tu qadim sedia kala, maka segala sifat kamalan Allah Ta'ala itu juga qadim sedia kala. Begitulah juga mustahil sebaliknya, kita yang bersifat baharu ni, kita yang berjirim, yang berjisim ini memiliki sifat Allah yang qadim. Itu mustahil. Sifat makhluk nak duduk pada zat yang qadim mustahil, sifat Allah nak duduk pada makhluk yang baharu mustahil. Bila zat Allah qadim, maka segala sifatnya pun qadim. Kita makhluk ni baharu, maka segala sifat kita baharu. Apa erti baharu? Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan, tiap-tiap sesuatu yang boleh berubah daripada tiada kepada ada, daripada ada berubah menjadi tiada, itu benda harus, itu benda baharu. Sebab tu hari ni kita hidup, petang kan kita mati. Hari ni kita taat, besok kita buat maksiat. Kerana apa yang ada pada kita ni semuanya bersifat baharu. Hari ni kita ingat, besok kita lupa. Ada yang dulunya jahil, hari ni dia tahu, besok dia lupa balik. Itulah kelakuan makhluk yang bersifat baharu. Jadi yang nak diuraikan pagi ini insya-Allah iaitu mengenai sifat hidup Allah Ta'ala, sifat hayat. Sifat hayat Allah Ta'ala itu di antara sifat kamalatnya adalah sifat hayat. Hayatun, sifat hayat artinya sifat hidup. Allah Ta'ala itu, Tuhan kita itu bersifat dengan hidup. Wajib Allah Ta'ala bersifat hidup. Jadi setiap kita laki-laki dan perempuan yang muslim wajib beriman, yakin sungguh-sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat dengan hidup. Tetapi sifat hidup yang ada pada zat Allah Ta'ala itu tidak sekali-kali menyamai dengan sifat hidup yang ada pada selain Allah. Selain Allah tu umumlah, malaikat, jin, syaitan, iblis, manusia, haiwan, tumbuhan. Bukan maksud makhluk itu manusia saja. Selain daripada Allah Ta'ala itu dipanggil makhluk. Makhluk ni bermaksud tiap-tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah tu makhluk. Wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak pula. Ini di antara tuntutan syarak atas diri kita muslimin muslimat. Selain daripada kita dituntut oleh syarak tu Allah lah. Kita dah belajar dulu hukum syarak. Apa maksud hukum syarak? Peraturan dan undang-undang yang datang daripada Allah kepada para rasulnya untuk disebarkan kepada umatnya. Itu hukum syarak. Ada 5 bahagian: sunat, wajib, makruh, harus, haram. Itu hukum syarak. Jadi di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah ke atas diri kita mukallaf, iaitu mana? Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberatkan hukum hakam Allah, orang yang terikat dengan hukum hakam Allah, orang yang dipaksa menurut perintah Allah, tu mukallaf. Yang pertama, orang yang mukallaf ni dia bukan orang Melayu, dia bukan orang Arab. Mana-mana bangsa manusia yang berakal, baligh, sampai seruan agama Islam pada dirinya dan dia boleh mendengar ataupun boleh melihat, berhimpun 4 syarat ini pada seseorang, maka dia dipanggil mukallaf, orang yang diberatkan hukum Allah. Apa sahaja kelakuan dia, gerak-gerinya, tingkah lakunya, mana waktu dia berada, mana tempat dia pergi, dia tetap terikat dengan hukum hakam Allah, zahirnya dan batinnya. Zahirnya pun terikat dengan hukum hakam Allah, batinnya, hatinya pun terikat dengan hukum hakam Allah. Itu mukallaf. Ingat tu 4 syarat. Yang pertama berakal, yang kedua baligh, yang ketiga sampai seruan agama Islam pada diri dia, dan yang keempat dia boleh mendengar ataupun boleh melihat. Jadi faham di sini 4 syarat ni dipanggil mukallaf tadi. Ada tak 4 syarat ni pada orang bukan Melayu, orang Cina? Ada tak? Ada tak 4 benda ni? Ada tak? Dia berbangsa India, ada tak 4 syarat ni? Maka dia dia diberatkan hukum Allah. Pada hakikatnya dia diberatkan hukum Allah. Tapi
untuk mengikut menurut perintah Allah ni ada syarat dia. Dia mesti Islam, dia mesti beriman. Sebab tu orang kafir tu yang tak beriman tu nanti ada azab siksaan terhadap diri mereka meninggalkan sembahyang, mendedahkan aurat, berzina, berjudi dan sebagainya, walaupun dia kufur. Jadi tidak ada alasan untuk manusia tu tadi keluar daripada agama Islam. Walaupun dia murtad sekalipun, dia meninggalkan agama Islam, tetap dia terikat dengan hukum Allah. Hanya orang yang tak faham saja, dia berasa susah duduk dalam agama, ni tak boleh, tu tak boleh, itu haram, itu haram, itu haram, lalu dia membuat keputusan untuk meninggalkan agama Islam, melompat masuk kepada agama selain daripada agama Islam. Kononnya apabila mereka meninggalkan Islam, mereka boleh melakukan dosa dan maksiat tanpa dihukum oleh Allah. Mana nak lari? Mana nak lari? Di Islam, di murtad, dia tukar agama lain, dia jadi Kristian, dia jadi Buddha dan sebagainya, tetap dia akan dituntut oleh Allah menunaikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, menuntut ilmu fardu ain. Faham tak tu? Jadi bukan dengan cara murtad itu untuk dia melarikan diri daripada menjadi mukallaf. Dia tetap mukallaf. Tu. Jadi orang yang tak faham, dia kata payahlah duduk dalam agama Islam, lalu dia tinggalkan Islam. Konon-kononnya bila dah keluar daripada Islam, dia berzina tak dosa, dia minum judi tak dosa. Dah tetap berdosa. Tetap berdosa. Itulah pentingnya ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, nanti kita ditipu oleh nafsu. Jadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Kena tahu, nak tahu ni kenalah mengaji. Ngaji. Sekarang ni banyak kuliah-kuliah di masjid, di surau yang bertalaki begini, secara online pun boleh. Orang tak pergi surau, tak pergi masjid pun ada peluang nak mengaji fardu ain juga. Jadi jangan lepaskan peluang mengaji. Kadang-kadang tak semua tempat surau dia tu ada ilmu fardu ain. Tak semua qaryah masjid dia tu ada ilmu fardu ain. Jadi apabila dengan secara online ni boleh mendapatkan ilmu fardu ain, tauhid, tasawuf, tajwid, fiqh contohnya, wajib mengaji walaupun secara online. Wajib mengaji secara online. Contohlah di tempat saya, di qaryah saya, tak ada di masjid tidak ada ilmu fardu ain. Tauhid tidak diajar, tasawuf tidak diajar, tajwid tidak diajar, fiqh tidak diajar. Kemudian saya tidak boleh nak pergi jauh, ada tanggungjawab contohnya, tak boleh nak keluar jauh-jauh nak pergi cari ilmu. Tiba-tiba secara online ada ilmu tu, wajib mengaji secara online. Saya tak boleh bagi alasan saya tak boleh nak belajar fardu ain sebab di masjid surau saya tak ada kuliah fardu ain. Saya tak boleh jadikan alasan tu. Sebab apa? Secara online pun saya boleh belajar ilmu fardu ain. Nampak tak? Jadi kalau orang tanya apa hukum mengaji fardu ain secara online, tengok keadaan. Ada kala harus, ada kala wajib mengaji fardu ain secara online. Maknanya kalau online dia tak mengaji, duduklah dia dalam dosalah dia. Jadi tak boleh lagi. Tak ada alasan untuk meninggalkan majlis ilmu. Jadi ngaji kita. Percuma je, tak ada kena bayar apa-apa, percuma je. Beli kitab ikut jadual. Lepas tu mengaji, insya-Allah boleh melepaskan tuntutan fardu ain. Yang tak pandai semayang boleh jadi pandai semayang insya-Allah. Syaratnya mengaji. Jadi wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat yang namanya hayat. Jadi hayat ni di antara sifat yang mesti ada pada Allah. Wajib i'tiqad, aku yakin, aku percaya sesungguhnya Allah itu bersifat dengan hidup. Bersifat dengan hidup. Dah tu cukup tak sekadar tu? Cukupkah sekadar tu kita mengetahui dan meyakini Allah itu bersifat dengan hidup? Adakah cukup sekadar tu? Jawabnya tak cukup lagi. Perlu dihuraikan maksud hidup Allah Ta'ala itu, agar kita boleh membezakan di antara hidup yang ada pada Allah dan hidup yang ada pada kita makhluk. Itulah tujuannya wajib. Ulama kata di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, wajib mengaji sifat-sifat Allah ni secara tafsil, wajib ngaji secara perincian.
supaya dihuraikan agar kita dapat membezakan di antara sifat Allah dan sifat makhluk. Sebab pada zahirnya nampak macam sama. Allah hidup, kita hidup. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Betul? Apa perbezaan? Jadi nak boleh membezakan ni perlukan kepada pencerahan. Kena ngaji. Bila kita ngaji baru beza. Oh, hidup Allah begitu, hidup kita begini. Zat Allah begitu, zat kita begini. Itulah sebabnya wajib mengaji. Nampak tak? Supaya kita tidak meletakkan kefahaman yang salah terhadap Allah Ta'ala. Kerana barang siapa yang memiliki kefahaman yang salah terhadap Allah, maka kufurlah dia, rosaklah akidah dan imannya. Walaupun dia tahu Allah hidup, tapi dia faham hidup Allah tu lain. Contoh, dia faham Allah tu hidup, bernyawa. Dia percaya Allah hidup, tapi yang dia faham dan yang dia pegang, Allah tu hidup dengan nyawa. Kufurlah dia. Boleh tak faham tu? Jadi kalau kita kata Allah hidup, semua orang tahu Allah hidup. Masalahnya sekarang kefahaman tu, apa yang kamu faham tentang hidupnya Allah. Oh, tiba-tiba dia kata, saya faham, yang saya faham Allah tu hidup dengan nyawa. Bila dia faham Allah tu hidup dengan nyawa, itulah yang dia pegang jadi akidah dia. Kita ni yang kan nama akidah dalam hati ni, pegangan kepercayaan ni, itu bergantung kepada kefahaman. Kalau salah faham, salahlah pegangan dia. Jadi kita mengaji ni nak betulkan kefahaman supaya akidah kita pun betul. Jadi orang yang percaya Allah, orang yang faham Allah tu hidup dengan nyawa, maka dia pun beriktikad Allah itu hidup dengan nyawa. Kufurlah dia, na'udzubillah. Murtadlah dia, syiriklah dia. Allah Ta'ala tak terima dia sebagai mukmin. Dia bukan orang mukmin, dia tak beriman dengan Allah. Sebab itulah sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, mengajilah sementara ada kesempatan ni, ngaji. Waktu cari duit, ilmu jangan tinggal. Allah tak larang kita nak kaya raya, nak mewah, nak seronok, nak pergi berjalan, nak berhobi. Silakan, tapi jangan melanggar batasan. Allah suruh ngaji. Time mengaji. Time nak cari duit, carilah duit. Nak cari pangkat, carilah pangkat. Yang penting ilmu jangan tinggal. Kerana dengan ilmu agama itulah nanti yang akan memandu kelakuan kita yang lain-lain itu, akan dipandu supaya senantiasa berada di dalam redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wajib mengaku dalam hatinya. Mengaku ni dengan makna wajib yakin dalam hati. Jangan berbolak-balik, jangan bergoncang, jangan bergoyang. Apapun keadaan sekalipun, senang susah, sehat sakit, untung rugi, wajib dia yakin sungguh-sungguh, jazam yang putus Allah Ta'ala itu hidup. Tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala itu satu sifat hayat, artinya penghidup, iaitu satu sifat yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat hidup ni ada pada mana? Duduknya mana? Pada zat Allah. Zat tu apa makna zat? Diri Allah Ta'ala. Zat tu makna diri Allah Ta'ala. Bukan zat berkrim disukai ramai, bukan itu. Zat tu makna diri, tubuh. Ni botol mineral ni dia ada zat dia. Ni diri dia, zat dia. Plastik, zatnya daripada plastik, zatnya lembek, zatnya berbentuk, zatnya ada warna, zatnya daripada bahan-bahan. Maka namanya jisim. Zat Allah bukan seperti zat botol ni. Zat Allah bukan seperti zat badan saya ni. Tidak daripada bahan-bahan, ada unsur-unsurnya. Zat Allah tidak berunsur. Jangan pula kita faham Allah tu apa bahan dia. Allah tu terdiri daripada apa? Allah tu jadi daripada apa? Wal'iyadzabillah min dzalik. Maha suci zat Allah daripada unsur. Faham tu? Yang zatnya berunsur itu, zat yang berbahan itu namanya jirim dan jisim. Allah bukan jirim, Allah bukan jisim. Kalau Allah jirim jisim, serupalah dia dengan makhluk. Mana boleh serupakan Tuhan dengan makhluk? Walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tak serupa dengan sesuatu.
Jadi time mengaji, tengok macam sahabat-sahabat kita ni di bengkel Hijrah Makmur ni, alhamdulillah, time turun enjin, buka gearbox, time ngaji tauhid, nampak dah tu. Jadi mana-mana kawan-kawan kita yang duduk sekitar Bandar Melaka, Cing, Malim, boleh datang kalau nak join kelas di bengkel Hijrah Makmur ni di Tanjung Minyak Perdana. Boleh datang sini. Pagi ada kelas Fardu Ain, lepas tu sekarang dia orang turun bawah ni, angkat kereta, duduk bawah kereta, duduk atas kereta, main minyak hitam dan sebagainya. Jadi jangan main-main komen kat sini. Sambil-sambil pula sekru dia kata ta'alluq tanjizi qadim bagi. Jangan main-main komen sini. Nampak tak bertuah kalian? Subhanallah, alhamdulillah. Ini semua nikmat Allah. Kalau mana-mana majikan ada kesedaran, makna bagi peluang dan ruang pekerjanya belajar fardu ain walaupun setengah jam, alhamdulillah. Sikit-sikit lama-lama banyak dah, pandai betul. Begitu. Boleh je. Mahungan tidak. Memanglah mula-mula rasa canggung, tapi kalau dah biasa, orang pun dah tahu, tak ada masalah dah. Orang pun dah tahu, bengkel tu hari Isnin, hari Khamis pagi dia ada kuliah fardu ain dengan budak-budak pekerja dia. Jadi bengkel dibuka ke 10 contohnya. Macam tu. Mula-mula memanglah orang kata pompeng, memang orang ni kalau boleh kita dalam kubur pun dia nak ikut sekali, nak cakap asal kau mati hari ni, dia nak cakap macam tu orang. Jadi pedulikan orang ni. Orang ni memang dia akan nak bercakap macam kerja ni. Jadi abaikan manusia, kerana di antara penghalang kita nak buat ibadat, yang ganggu kita ibadat ni manusia. Peduli kan. Alhamdulillah, tu nikmat Allah. Jadi dengan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup, tidak mati. Ingat, sifat mati pada Allah itu hukumnya mustahil, perkara yang tidak boleh dibenarkan oleh akal sama sekali. Itu masuk mustahil. Mustahil ni bukan sekadar tak ada, akal tak boleh terima, itu mustahil. Sifat mati pada Allah tu perkara mustahil. Makna sesuatu perkara yang tidak boleh diterima pada akal selama-lamanya. Mana kalau orang kata Allah tu boleh jadi nanti akan datang waktu yang kita tak tahu, boleh jadi dia mati. Tidak, mustahil. Mati Allah tak boleh terima. Kalau akal seseorang itu boleh terima kematian Allah, walaupun sekarang dia yakin Allah hidup, tapi akalnya boleh terima seandainya Allah tu mati, kufurlah, rosak akidah. Faham baik-baik maksud mustahil tu tadi. Perkara yang mustahil pada Allah dengan makna perkara yang tiada dan tak boleh diterima pada akal selama-lamanya. Itu maksud mustahil akli. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan roh. Nampak tak? Ini perbezaan dah. Di sini kita dah tahu dah perbezaan. Hidup Allah dengan hidup kita tak sama. Kenapa? Di antara perbezaannya, hidup Allah tidak dengan roh. Allah hidup bukan dengan roh, sedangkan kita ini hidup dengan roh. Kita ni yang sedang hidup ni kerana Allah gabungkan kita, Allah gandingkan kita dengan makhluknya yang nama roh. Roh tu bergabung dengan jasad kita. Bila nak mati besok, diasingkan roh tu daripada jasad kita, maka matilah kita, kakulah kita. Jadi kita ni hidup dengan roh, hidup dengan nyawa. Allah hidup bukan dengan nyawa, Allah hidup bukan dengan roh. Faham tu? Tu perbezaan. Nampak tak? Bila kita ngaji, kita faham Allah tu hidup, tapi Allah hidup bukan dengan roh seperti kita. Jadi selamatlah dia daripada syirik, selamatlah dia daripada menyamakan. Itulah. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan roh. Dan jika roh itu qadim sekalipun roh tu qadim, sekalipun nak dikatakan roh Allah itu qadim, sedia kala lagi dah Allah tu ada roh Allah tu qadim, meskipun demikian tidak boleh diterima pada akal sekali-kali. Tetap mustahil, tak boleh nak kata Allah hidup dengan roh Allah qadim, roh Allah tak serupa dengan makhluk. Tak boleh juga kata begitu. Kenapa? Apa alasan? Kenapa tak boleh kata Allah hidup dengan roh? Ini alasan dia. Kerana kerana tu ilat dia. Alasan dia kenapa tak boleh kata Allah hidup dengan roh.
Kerana jikalau hidup ia Allah dengan roh, kalaulah Allah Ta'ala itu, seandainya Allah Ta'ala itu hidup dengan roh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadi kam muttasil. Dah belajar ke belum kam muttasil? Dah belajar. Mana? Dalam bab wahdaniyah dulu. Tengok balik, sebab tu kena ada kitab. Yang tak ada kitab, tekan beg kuning, jangan lupa. Dalam beg kuning kita ada kitab. Siapa yang nak ikut kelas pengajian kita, tak ada bayaran apa-apa. Walaupun ada 2, 3, 4 kali kelas satu hari, ada 20 lebih kelas tauhid sebulan. Tak ada bayaran. Bayaran dia apa? Ngaji sungguh, beli kitab. Dah, ngajilah. Itu cara. Tak ada bayaran. Jadi sementara kita belum letak bayaran, baik mengaji cepat. Tak ada letak bayaran ngaji. Kita nak buka peluang kepada kawan-kawan semua boleh belajar, boleh ngaji. Sebab ilmu ni hak semua, bukan hak individu tertentu, tidak. Semua wajib belajar. Apa pun dia, apa warna rambut dia, mata dia warna apa, biru sebelah, merah sebelah, tak peduli. Dia pakai seluar pendek, seluar panjang, seluar ketat, seluar longgar, tak peduli. Dedah aurat, tutup aurat, tak peduli. Tiap malam dia pergi bar, pergi naik club, tak peduli. Wajib belajar. Belajar ilmu agama ni untuk semua. Untuk semua. Jadi dengan ilmu tu nanti bila dia belajar, dia faham, Allah akan bagi rahmat, Allah akan bagi petunjuk. Nanti lama-kelamaan dia berubah. Nak berubah ni dengan ilmu yang bermanfaat, bukan boleh tiba-tiba berubah dengan nafsu begitu. Kalau kita berubah dengan nafsu, hijrah dengan nafsu, nanti tak kekal. Lebih-lebih lagi yang lebih jahat, berubah kerana manusia, itu lagi jahat. Berubah dengan manusia. Yang laki-laki taat kepada Allah sebab perempuan, perempuan taat kepada Allah sebab lelaki. Nampak tak tu? Jadi bila penghijrahannya kerana makhluk, sama ada dia berhijrah kerana bakal suami dia ataupun dia berhijrah kerana bakal isteri dia, jadi apabila mereka ini nanti terkecewa contohnya, maka mereka akan meninggalkan agama. Itu bahaya berhijrah kepada manusia ni, kerana manusia ni. Sebab tu ikhlas tu penting. Orang kalau betul ikhlas, walaupun dia dikhianati, disakiti, di macam-macam lagi dia tetap istiqamah untuk taat kepada Allah. Yang bertudung tetap bertudung, dia takkan pecat tudung dia. Walaupun dia kecewa dengan suami dia tak pecat tudung dia. Itu tanda dia hijrah kerana Allah. Tapi banyak manusia ni hijrah kerana manusia, sebab tu dia sekerat jalan. Bila manusia tu tadi tidak boleh memberi apa yang dia nak, lalu dia kecewa, dia kembali balik ke zaman dulu. Na'udzubillah min zalik. Jadi jangan ikhlas kerana makhluk, jangan hijrah kerana makhluk, jangan. Belajar ngaji. Baik, kemudian katanya musannaf, banyak berlaku. Banyak berlaku. Saya kecewa dengan awak, pergi minum arak balik. Sebab dulu ditinggalkan arak kerana si Polan. Ditinggalkan judi arak kerana Polan lah. Jadi bila dia kecewa, dia balik. Cari balik. Kononnya na'udzubillah, itu ditipu. Sebab tu ilmu jangan tinggal, siapa pun mari mengaji supaya langkah kita nak ibadat tu betul. Sekalipun roh, jadi tak boleh nak kata Allah tu hidup dengan roh walaupun roh tu qadim. Apa alasannya? Kerana kalau Allah Ta'ala hidup dengan roh, Allah tu jadi kam muttasil pada zat. Kita dah belajar dulu dalam bab wahdaniyah dulu, dah dihuraikan kam muttasil tu apa bendanya. Jadi kawan-kawan, andai kata yang ada join kelas ni, dia dah pertengahan sampai sini, tak apa, boleh ikut kelas. Sebab kitab ni kita baca banyak kali dan banyak tempat. Jadi insya-Allah boleh ikut. Sekarang ni muka surat 59, tapi ada tempat yang saya baru baca muka surat 10. Mana masih awal lagi.
Jadi boleh jangan risau. Boleh ikut. Kitab ni sebulan lebih 10 kali saya baca kitab. Jadi boleh mengaji siapa pun. Mari ngaji tauhid. Mari kita mengenal Allah. Mari kita mengenal Allah, memahami siapa dia Tuhan kita yang bernama Allah tu. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta, betul? Kalau kita tak sayang Allah, tak kenal Allah, macam mana nak cinta kepada Allah, nak sayang kepada Allah, macam mana nak taat pada Allah sebab kita tak sayang dia. Jadi nak sayang Allah, nak cinta pada Allah, kena kenal. Allah tu bukan sekadar nama, bukan kita sekadar kena tahu nama dia, kena tahu sifat dia macam mana. Allah tu sifat dia bagaimana. Kalau ilmu dia macam mana, ilmu dia, pengetahuan dia macam mana, penglihatan dia macam mana, pendengaran dia macam mana, kekuasaan dia macam mana, kehendak dia macam mana. Tu jadikan muttasil pada zat atau dikatakan jisim. Maksudnya kalau Allah itu hidupnya dengan roh, maka Allah itu dipanggil kam muttasil. Baik, saya ulanglah secara ringkas dengan baik-baik. Kam muttasil tu apa bendanya? Nak ulang secara ringkas. Baik, kam muttasil ni bermaksud sesuatu benda ataupun sesuatu perkara yang wujud dengan sebab pergabungan beberapa benda, pergabungan beberapa unsur. Unsur tu makna bahan. Kalau banyak dipanggil anasir, bahan-bahan. Kalau kita Melayu nak ceritakan benda tu banyak, kita akan ulang unsur-unsur, makna banyak lah tu. Kalau orang Arab dia tak ulang unsur-unsur, dia kata anasir, banyak benda. 2 benda gabung jadi satu, 3 benda gabung jadi satu, 5 bahan gabung jadi satu. Itu namanya kam muttasil, bilang-bilangan yang bergabung menjadi satu. Itu namanya kam muttasil. Ni macam kita kata ni sebuah bangunan, betul? Sebuah bangunan. Se tu mana satu? Bangunan kita ni ada satu. Tapi pada hakikatnya bangunan kita ni didirikan daripada tak tahu berapa ratus ribu bilion pasir-pasir, debu-debu, air, besi dan tanah dan sebagainya bergabung menjadi satu bangunan. Jadi bangunan kita ni dipanggil kam muttasil. Boleh faham tu? Kam muttasil. Jadi kawan-kawan boleh faham, agak-agak boleh faham. Sebab tu saya kata kalau nak ngaji tauhid ni kena ada siapkan pen, kertas, catat, tulis. Kalau nak rakam-rakam, nak buat screen recorder, silakan. Nanti masa lapang boleh dengar, buka kitab sambil relax-relax, minum kopi petang-petang, sambil dengar, buka kitab, ulang balik. Sebab mustahil kita nak ambil semua dalam kelas, mustahil. Kita punya ni otak kita ni tak pick up macam macam Tok Kenali, macam Imam Ghazali, macam Imam Syafi'i Tok Kenali dia punya ingatan dia. Kata almarhum Tuan Guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapah, dia kata sebab ayah dia almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman ngaji dengan Tok Kenali sendiri. Almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman ngaji dengan Tok Kenali. Tok Kenali tu waktu dia nak balik negara ni, dia jual semua kitab-kitab dia. Dia bawa ada satu kitab dia, sebab kitab tu pada dia payah. Yang lain semua dalam otak dia. Tok Kenali Oh, jangan main-main Tok Kenali tu. Macam Tok kata dia punya ingatan macam recorder ni, macam recorder. Apa orang Arab cakap, syair-syair Arab yang pelik-pelik bunyi tu dia boleh baca balik, ulang satu-satu, sebiji tak tinggal. Punya dahsyat fikiran dia Tok Kenali. Hebat Tok Kenali. Dia dulu tak ada kitab. Mula-mula dia mengaji Mekah, katanya dia tak ada kitab, tapi dia duduk kedai kitab. Dia khidmat dengan kedai kitab tu supaya dia boleh baca kitab dekat kedai tu. Tengok, tak ada duit nak ngaji, tak ada duit nak beli kitab, duduk di kedai kitab, duduk murajaah situ. Kita tak ada duit tak beli kitab, so khabar beli kitab tak nak beli pula. Belilah kitab. Tok Kenali. Dan siapa lagi tu? Imam Ghazali ke Imam Syafi'i tu? Nak hafal sini, tutup sini dulu.
Macam tu sekali. Nak hafal yang ni, muka surat sebelah kena tutup. Kalau tak, masuk semua sekali. Sampai macam tu. Subhanallah. Hebat orang-orang yang Allah bagi kelebihan. Jadi kita ni tak sampai macam tu, kenalah buat cara lain, buat rakaman, nanti dengar balik, ulang lagi, tak faham ulang balik. Macam tu kalau bersungguh. Kalau nak cepat dapat, begitulah caranya. Semua boleh faham, insya-Allah. Sebab itulah tak boleh dikatakan Allah tu hidup dengan roh. Kalau Allah tu zatnya bergabung dengan roh, bergabung tadi tu, faham kan? Mutasil ni pergabungan. Berapa banyak, 2 benda jadi satu, 3 benda jadi satu, 100 benda jadi satu. Atau pergabungan tu kam mutasil namanya. Kam mutasil ni dipanggil juga dalam istilah lainnya berjisim. Berjisim, berjirim. Nampak tak? Tidak dipanggil berjirim berjisim, melainkan dia daripada kam muttasil. Jadi Allah tak boleh dipanggil berjirim, Allah tidak boleh panggil berjisim, kerana berjirim berjisim itu adalah alam. Alam ni semua berjirim berjisim. Udara, ada bahan-bahan yang Allah jadikan. Air, ada bahan-bahan yang Allah jadikan. Betul tak? Jadi alam ni dipenuhi dengan jirim dan jisim. Allah bukan alam, Allah bukan berjirim berjisim. Dia mukhalafah kan? Bukankah Allah tu mukhalafah, tidak serupa dengan sesuatu? Maka jangan dipanggil Allah berjirim, jangan dipanggil zat Allah tu berjisim. Baik, bila sebut berjirim berjisim, apa sifat jirim dan jisim? Apa sifat yang wajib bagi jirim dan jisim? Sifat yang mesti ada pada yang namanya jirim jisim. Apa sifat yang wajib bagi jirim jisim? Contohnya ni, apa sifat dia ni yang wajib ada pada dia? Dia mesti bertempat. Bila sebut berjirim berjisim, dia wajib mesti bertempat. Tidak ada jirim yang tidak bertempat. Tidak ada satu pun jirim yang tidak bertempat. Tidak ada satu pun jisim yang tidak bertempat. Bila sebut jirim, bila sebut jisim, wajib bertempat. Meskipun tempatnya tidak ada dalam ilmu pengetahuan kita. Yang penting, bila sebut jirim jisim, mesti bertempat. Contoh, kita ada anak kucing. Anak kucing kita hilang. Anak kucing kita tu jirim tak? Tapi hilang. Tahu tak mana duduknya sekarang? Tak tahu. Yang pasti mesti ada cuma tempatnya itu tidak ada dalam pengetahuan kita. Faham? Jadi ingat-ingat, ada pahaman yang mengatakan Allah itu bertempat, cuma kita tak tahu. Jaga-jaga pahaman tu. Dia kata Allah tu bertempat, cuma kita je yang tak tahu. Maksudnya Allah mengambil tempat jugalah. Jadi menunjukkan Allah tu keadaannya seperti serupa dengan jirim jisim. Mana boleh. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah tolak sekerah-kerahnya pahaman yang mengatakan Allah ni bertempat. Sebab tu akidah kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala itu zat yang mesti ada, kemudian maha suci dari bertempat. Tak ada kena-mengena dengan tempat, tak ada kena-mengena dengan ruang, kerana Allah bukan seperti jirim dan jisim. Habis. Batulah kita akidah ahli sunnah wal jamaah ni, ulama-ulama kita mempertahankan. Duk marah orang-orang yang duk bawa pahaman pelik-pelik, mengajar masyarakat Tuhan duduk atas langit, Tuhan turun atas langit, Tuhan duduk kanan, Tuhan duduk kiri ni. Bukan dengki nak jaga akidah, bukan dengki nak jaga agama. Sebab akidah ni kalau salah menjadi murtad. Faham tak tu? Akibat ni boleh memurtadkan seseorang apabila akidahnya, kepahamannya tentang Allah tu salah. Memurtadkan. Bila jadi murtad, apa jadi amal ibadah kita? Allah tak terima amal ibadah orang yang murtad. Walaupun dia tak mengaku dia murtad, walaupun dia tak mengaku dia bukan orang kafir, dia kata dia beriman, dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah. Tidak, sebab iman tu bukan maksud semayang, puasa, zakat, haji, umrah. Iman tu bermaksud pegangan dan kepercayaan, kefahaman yang betul terhadap Allah. Itu iman. Jadi fahamlah baik-baik. Jadi ulama-ulama kita, tutup guru kita, asatizah kita, bukan dengki, bukan dengki, tapi ni tanggungjawab kita jaga agama. Jaga agama. Apa maksud jaga agama? Ada dua. Jangan rosakkan agama, jangan runtuhkan agama. Apa maksud runtuh agama?
murtad, syirik, rosak akidah, atau runtuhkan agama. Di antara penyebab yang seseorang itu agamanya jadi runtuh, memiliki kefahaman yang salah dalam hati dan pegangan yang salah terhadap Allah. Jadi bukan ulama kita dengki dengan ustaz tu, bukan. Kita bukan benci diri dia, kita tak suka dengan pahaman yang dia bawa yang boleh merosakkan orang awam. Kita ni orang awam ni jadi rosak bila dengar yang bercakap tadi tokoh, nampaknya tokoh agamawan, mufti tak pedulilah, doktor tak doktor, PhD tak PhD. Kalau fahaman yang dia bawa tu menyalahi dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, wajib kita tolak. Bukan di atas dasar dia ada PhD, dia cakap fahaman tu mesti betul. Tak, belum tentu lagi. Ada ramai lagi doktor dan PhD yang berakidah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita tak nak pakai? Kalau alasan kita yang bercakap tu ada doktor, ada ramai lagi doktor PhD yang akidahnya ahli sunnah, kenapa kita tak nak pakai? Jadi hati-hatilah. Bukan dengki dah, kasihan. Penat semayang nanti menyesal gitu. Nanti balik kubur, masuk kubur menyesal amalan Allah tak terima satu pun. Rupa-rupanya kalau solatnya Allah tak terima bukan dengan sebab salah syaratnya, salah rukunnya, salah keikhlasannya. Rupanya dia punya tunjang tu yang salah, iaitu akidah. Akidah ni benda nombor satu kena pastikan dalam diri kita kena ada, kerana ini punca amalan kita Allah terima ataupun tidak. Ini tunjang ni kena jaga baik-baik. Tunjang ni rosak, tunjang ni buruk, sembahyanglah sekhusyuk apa pun Allah takkan terima. Sedekahlah sembunyi macam mana pun, orang tak tahu, kita dalam diam-diam wakafkan kat masjid tu 20 juta contohnya, duit kita seorang pun tak tahu. Tiba-tiba akidah kita salah, Allah tak terima 20 juta wakaf kita tu. Jaga baik-baik. Jadi ngaji akidah betul-betul. Ngaji akidah betul-betul. Rosak tunjang, rosak semua. Betul sahabat. Bukan kita dengki. Kadang-kadang ada juga masyarakat yang tak faham. Dia kata kenapa dengki ni? Bukan dengki, ni wajib jaga agama. Kita tak boleh nak duduk diam, membiarkan masyarakat ni termakan, terikut pahaman-pahaman yang meletakkan kefahaman yang salah terhadap Allah. Mana boleh. Nanti kita akan dipersoal, kenapa kau tahu, kenapa kau tak bagi tahu, kenapa kau tak larang, kenapa kau tak tegur, kenapa tak sedarkan masyarakat. Sebab orang awam ni dia nak cari ilmu, dia bersangka baik dengan orang yang menyampaikan. Apabila pada mata kasar ni nampak orang ni agamawan, lebih-lebih lagi kalau ada panggilan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doktor, PhD. Ini lagi mudah. Maknanya masyarakat meletakkan kepercayaan yang dia menyampaikan agama yang betul. Lagi satu pula, dia pandai ceramah, sedap ceramahnya, tegak-tegak bulu roma dengar. Meleleh-leleh air mata dengar, hingus pun meleleh. Teruslah orang kita ni pakai. Ingat, kita mengaji agama bukan nak cari sedap, kita mengaji agama nak cari yang betul. Hati-hati. Hati-hati. Saya nak bagi tahu, saya nak ingatkan, fahaman ni banyak disebarkan waktu mereka mengajar tafsir dan hadis. Jaga baik-baik. Mereka mengambil peluang dalam pengajian tafsir dan hadis. Di situ mereka menyerapkan akidah mereka tanpa kita orang awam ni sedar. Sebab tu saya ingatkan, belajar tauhid dulu betul-betul. Mantapkan akidah kita betul-betul. Fahami akidah betul-betul. Bila kita dah faham, nanti kalau ada ustaz, ustazah, penceramah ke yang mengajar kita tafsir Quran tu, contoh mentafsirkan Quran bercanggah dengan akidah kita boleh kesan. Kita boleh kesan. Maknanya orang ni mentafsirkan Quran bukan mengikut akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi di situ kita boleh tinggalkan. Nampak tak? Tapi kalau kita pergi tadah tafsir hadis dalam keadaan sifat-sifat ni pun maknanya perkara yang bersangkut paut dengan akidah ni, yang penting ni pun kita tak tahu, tak pasti. Sifat Allah tu, zat Allah tu apa sifat dia, kita pun tak tahu. Macam mana kita nak mengesan
benda-benda yang disebarkan tadi menyalahi akidah. Sebab tu kata ulama, di antara faedah mengaji ilmu tauhid sifat 20 ni, faedah dia, barang siapa yang telah faham, barang siapa yang diberi kefahaman oleh Allah, nanti dia sendiri boleh membezakan mana akidah yang betul dan mana akidah yang sesat. Dengan sendiri dia boleh beza, tak payah tanya lah. Sekarang ni peringkat baru nak belajar, baru nak tahu, jirim jisim pun tak tahu apa maksud, baharu qadim pun tak tahu lagi. Kadang-kadang dia persoal, ustaz kenapa tak boleh dengar pengajian dia, kenapa tak boleh jadi payah nak diterangkan. Sebab banyak benda yang nak kena terangkan untuk nak faham benda tu. Jadi peringkat kita orang belajar ni kena letakkan keyakinan yang betul-betul pada guru kita. Tu masuk dalam adab menuntut ilmu. Kalau tok guru kata jangan, tak payah tanya kenapa tak boleh tok guru, apa salahnya, tang mana. Tak mampu lagi kita nak terima benda tu. Sebab ilmu ni dia melalui proses, nak kena ada proses yang panjang untuk kita nak faham benda tu. Contohlah macam kita waktu budak kecil, ataupun kita nak nasihatkan anak-anak kita, jangan main pisau, jangan main dengan binatang berbisa. Kalau mak bapak kata jangan tu, janganlah. Tak payah tanya kenapa tak boleh terima lagi. Faham tak tu? Kalau mak kata ni bisa tu apa? Pula dah. Satu cerita pula nak terangkan bisa tu. Ada berapa jenis bisa pula dah. Sebab tu kalau mak kata jangan, tu peringkat tu. Kita ni peringkat baru nak dekat dengan agama, nak hijrah ni, kalau tok guru kata jangan banyak soal. Tok guru kata ngaji betul-betul dulu. Nanti dengan sendiri kau boleh dapat jawapan kenapa tok guru larang dulu. Kalau sekarang ni kita nak tanya kenapa tok guru, apa salahnya saya nak pergi situ, bukan saya nak ambil yang tak betul, saya nak ambil yang betul. Macam mana kau nak bezakan yang betul dengan yang tak betul sedangkan kau pun tak faham lagi? Orang yang boleh membezakan betul dengan salah ni, dia faham. Bila dia faham, dia boleh beza. Kita ni sekarang ni tak faham lagi. Maknanya ilmu akidah ni tak ada, kita tak boleh kuasai lagi. Jadi macam mana kita nak membezakan? Sebab tu ingat dengar cakap tu guru. Tu guru kata jangan. Tapi ada juga anak murid yang kerah kepala, ada kerah kepala. Tu guru kata jangan, bahaya. Tak apa nak kata lagu mana, kita bukan boleh tambat kaki dia, kita kesian. Besok kalau dah kena pahaman tu nak baiki balik payah dah. Jadi sebelum terkena, jangan cuba dekat-dekat, jangan. Sebab tok guru lebih tahu bahaya dia daripada kita. Macam tadi mak bapak lebih tahu bahayanya bisa, ular dan pisau tadi tu daripada anak tadi tu. Mak bapak lebih faham. Kita anak-anak ni tak faham. Kita budak-budak yang baru mengaji ni, dia kata apa budak-budak ustaz umur 70, tak kira, dalam belajar umur 70 pun kira budak-budak juga. Sebab tu ada kitab ulama karang apa? Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi budak-budak. Padahal yang mengaji beruban habislah. Mengaji kata petunjuk bagi budak-budak ni, dalam kelas pakai tongkat semuanya, berpimpin semua datang kelas ni. Maknanya tilik kepada ibadat kita ni dalam kebudak-budakan lagi. Dalam ibadat kita kebudak-budakan lagi, dalam ilmu kita kebudak-budakan lagi, belum dewasa lagi dalam ibadat walaupun umur kita dah banyak. Sebab tu kena jaga, kena ingat, kena betul-betul taat dengan guru tadi. Apabila seorang tu kita anggap dia guru kita, kena patuh pada dia. Lain pada kita, pada aku dia bukan guru aku, tu tak apalah. Tapi bila kita dah niatkan dia guru aku, makna kena jaga dah hadap dengan dia tu. Faham tak? Habis. Nak dengar tak nak dengar sudah. Nak ikut tak nak ikut terpulang. Kita ingatkan saja sebab kemudaratan akidah itu lebih besar celakanya daripada kemudaratan dunia ni. Kemudaratan yang dibawa oleh peperangan itu tidak sedahsyat kemudaratan yang dibawa, yang diperoleh daripada rosak akidah. Baik. Sebab tu tak boleh kata Allah tu berjirim, yakni benda-benda yang diterima bahagi. Jadi jisim tu apa? Benda-benda yang terima bagi, maknanya benda yang boleh dihurai-huraikan.
benda-benda yang boleh dipecah-pecahkan, yang boleh dikerat-kerat lah, mudahnya nak faham. Bila sebut jirim jisim, dia boleh potong, boleh kerat. Tu jirim jisim. Maka iaitu batil. Nak kata Allah tu berjirim, nak kata Allah tu berjisim, nak kata Allah tu hidupnya bergabung dengan nyawa, bergabung dengan roh, batil. Batil makna batal, tak boleh pakai. Pahaman tu, dakwah tu batil, batal, tak boleh pakai, jangan pakai. Pada bicaraan wahdaniyah, orang yang dah mengaji sifat wahdaniyah, dipaham dah tu, dipaham kat sini. Jadi ulama dah susun sifat 20 ni, nombor 1 wujud, nombor 2 qidam, nombor 3 bagus. Ada alasan ni. Nampak tak tu? Kalau kita tak faham bab wadaniyah dan mukhalafah dulu, sini kita takkan faham. Kalau tak faham dulu huraian wahdaniyah, huraian mukhalafah, sini kita payah nak faham. Sebab dia ada hubung kait. Nampak tak tu? Disebut tu. Kenapa tak boleh dikatakan Allah tu hidup dengan roh? Kerana nanti menjadi kamuttasil, yang dipanggil jirim jisim. Makna keterangan tentang kamuttasil dan jirim jisim ni dah lepas dulu. Nampak tak tu? Nampak? Kalau dulu kita belajar faham dah, sini kita mudah nak faham dah. Tapi kalau dulu kita tak faham lagi atau tak belajar lagi, sini macam blur-blur sikit. Tapi tak apa. Andai kata ada kawan-kawan yang mengaji datang kelas kita, makna sifat yang ke-10 dah. Tak apa, sabar. Ada tempat lain kita baca daripada awal. Sekarang ni kita dengar je dulu. Dengar je dulu. Nanti bila waktu kelas, kebetulan kelas yang kitab ni baru dibaca muka surat kedua ketiga, tu bersungguh balik. Jangan dengan sebab kitab ni dah pertengahan kita kata nantilah, tunggulah ulang balik, nanti kan kita hilang. Jangan, duduk je mengaji je. Kecuali ada tempat-tempat lain, ada kelas pengajian yang baru nak mula balik kelas tauhid, silakan, tu tak ada masalah, boleh. Kita bukan wajibkan ngaji dengan kita bukan pandai, kita tak erti, kita cakap lebih kurang je ni. Sebab tu saya kata bila dah habis kelas nanti tanya tu guru lain. Yakni benda-benda yang timur bagi maka iaitu batil pada pikiran wahdaniyah dan mukhalafatu ta'lilil hawadith. Tengok balik yang telah lepas kedua-duanya dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Dulu dalam bab wahdaniyah, dalam bab mukhalafah dah dihuraikan secara terang, nyata, jelas, siap dengan bukti-bukti dalil sekali. Tengok balik dalam bab wahdaniyah, tengok balik dalam bab mukhalafah. Dan sifat hayat itu, sifat perhidup itu, tidak ada baginya ta'alluq. Apa pula ta'alluq ni? Ta'alluq tu bermaksud urusan bagi sifat. Ingat tu. Kita bila ngaji tauhid ni, kita akan selalu dengar perkataan ta'alluq tu. Akan selalu kita dengar. Kadang-kadang kita singgah di masjid mana-mana, contoh kebetulan dia mengajar kitab tauhid, dia kata ta'alluq. Kita kata apa ta'alluq? Ta'alluq tu bermaksud urusan sifat, tugasan sifat. Sifat-sifat tu, ma'ani tu, sifat-sifat ma'ani Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat tu, semua ada tugas dia, ada peranan dia. Tu panggil ta'alluq. Ta'alluq tu peranan sifat tu. Kudrat apa peranan dia? Menjadikan makhluk, meniadakan makhluk, itu peranan kudrat. Peranan iradat pula apa peranan dia? Menentukan sesuatu perkara mungkin. Dia ada peranan-peranan dia. Dalam bahasa Arab, dalam perbahasan tauhid ni dia panggil ta'alluq. Ta'alluq sifat, urusan bagi sifat. Dan sifat yang hayat itu tidak ada baginya ta'alluq. Sifat hayat satu je tak ada ta'alluq. Dia tak ada urusan dengan benda lain. Macam kudrat, dia urusan jadikan makhluk. Iradat, urusannya menentukan makhluk. Jadi hayat ni dia tidak ada urusan dengan makhluk. Satu je. Sifat ma'ani ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, masa, galam. Satu je yang tak ada takluk, iaitu sifat hayat. Sifat hayat tak ada takluk. Dia tidak bertakluk pada mana-mana. Yang mengesoh hanya sifat yang mengesohkan dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain juga. Maksudnya begini. Pada akal kita fikir, sifat hidup Allah tu, sifat hidup tu yang ada pada Allah tu adalah merupakan satu sifat yang mesti ada untuk membolehkan Allah itu bersifat dengan sifat yang lain. Kerana akal kita tak boleh faham
akal kita tak boleh terima seandainya Tuhan itu mati tapi dia kuasa, mati tapi dia mendengar, mati tapi dia melihat, mati tapi dia boleh menjadikan makhluk. Jadi akal kita, nisbah kepada akal kita fikir, maknanya tak boleh terima. Macam mana Tuhan tu kalau dia tidak hidup, mana tak hidup ni apa? Tak hidup apa mana? Mati ya. Kalau Tuhan tu mati, macam mana dia nak menjadikan makhluk? Macam mana nak mentadbir alam? Macam mana nak mendengar, melihat kalau dia bersifat mati? Sebab itu kata musannif tadi, tilik kepada akal kita, sifat hidup itu merupakan suatu sifat untuk mengesahkan, untuk membolehkan adanya segala sifat-sifat kesempurnaan yang lain pada zat Allah. Kerana akal kita fikir kalau Allah tidak bersifat hidup, nescaya dia tak akan bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Faham dah setakat situ? Tapi ada satu lagi benda nak terang ni. Itu bukan bermaksud menunjukkan sifat Allah itu ada dulu dan kemudian. Nampak tak? Kalau kita faham macam tadi, itu menunjukkan sifat hidup Allah ni lah yang ada mula-mula, lepas tu baru ada sifat yang lain, betul? Fahamnya begitu. Macam ginilah saya buat misal ni, antum semua ni, kalian semua ni, boleh tak nak faham, nak percaya saya kata saya sebelum saya hidup saya dah ada sifat pendengar, perlihat, saya boleh bergerak, diam dan sebagainya. Boleh terima? Saya tak hidup tapi saya bergerak, bercakap, makan, minum, boleh? Tak boleh kan? Maknanya pada akal kita, pada akal antum, saya mesti kena hidup untuk membolehkan saya membuat yang lain-lain tadi, betul? Okey. Jadi di situ menunjukkan di antara sifat hidup saya dan perbuatan saya, mana dulu? Mana yang kena ada dulu pada diri saya? Hiduplah dulu. Ya, bila hidup baru boleh buat yang lain-lain. Jadi nampak macam ada dulu kemudian. Tu pada saya tak ada masalah, sebab memang makhluk sifatnya dulu kemudian. Ini Allah. Bila kita katakan sifat hidup itu merupakan satu sifat yang nak membolehkan Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang lain, jadi di situ nampak macam ada sifat hidup Allah tu ada dulu kemudian baru ada sifat yang lain pada Allah. Tapi hakikatnya bukan begitu. Ingat balik tadi yang awal kita cakap, sifat Allah tidak ada dulu dan kemudian. Sifat hidup Allah, sifat pelihat pendengar Allah, kehendak Allah semuanya qadim lagi azali. Cuma yang dikatakan di sini, nisbah akal kita nak fikir, nisbah akal kita nak faham. Sifat hidup itu merupakan suatu sifat yang seolah-olah menjadi syarat untuk Allah bersifat dengan segala sifat yang lain. Kerana akal kita mengatakan kalau Allah tidak bersifat dengan hidup, nescaya takkan ada sifat-sifat yang lain pada Allah. Bila tak ada sifat-sifat yang lain pada Allah, nescaya takkan adanya alam ini. Takkan adalah alam ni kalau Allah tak ada ilmu, tak ada kehendak dan sebagainya, betul? Habis dah, nak berhenti dah. Abang-abang kita nak pergi turun enjin ni, nak overhaul dan sebagainya. Jadi kawan-kawan yang dekat-dekat main hantar pakat, hantar lori ke, jentolak ke, apa, hantar sini main. Boleh repair semua kat sini. Jangan kata repair kereta, repair hati pun boleh kat sini. Nak repair semayang pun boleh kat sini. Bengkel, jangan main-main. Bengkel Hijrah Makmur, Tanjung Minyak Perdana. Tiap hari buka kecuali Ahad saja. Ahad saja, jangan datang Ahad. Ahad dia punya token nak pergi jalan mana, pantai ke mana tak tahu. Allah sokong bantu kita punya Allah pengusahawan muslim mukmin, pakat bantu. Baik. Jadi dengan ada sifat hayat itu mana tadi, dan sifat hayat itu satu sifat yang hanya mengesahkan dan membolehkan bagi zat bersifat dengan segala sifat ma'ani yang lain juga. Dan dalil atas mana bukti atas adanya sifat hayat dan tidak mati itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Mana kita fikir, mana buktinya? Maka jika tidak ada pada Allah Ta'ala sifat hidup, kita fikir kalau Allah tak ada bersifat dengan hidup, maka nescaya adalah ia mati, betul tak? Kalau Allah tidak bersifat hidup, mana? Mati lah, sebab hidup lawannya mati. Apa jadi kalau Allah mati? Dan jika ia Allah mati, nescaya tidak dapat menjadikan akan makhluk ini, betul tak? Kalau Allah tu mati, dia takkan buat makhluk ni. Nak buat makhluk macam mana kalau dia pun mati?
Dan iaitu makhluk ini tiada, dan iaitu ini makhluk ini tak wujud sebab Tuhan tu mati, batil, tak boleh pakai, tak boleh terima dakwaan tu. Nak kata alam ni tak ada sebab Tuhan mati, mana pula, batal, tak boleh percaya, tak boleh terima. Sebab apa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Makhluk ni kan dah ada dengan musyahadah, dengan pandangan mata kita sendiri, kan dah tengok ni makhluk. Maknanya Allah tu, Tuhan tu ada lah. Tuhan tu hidup lah. Kalau Tuhan mati, tak ada makhluk ni. Botol mineral ni pun tak ada. Kalau Tuhan tak ada, botol mineral ni pun tak ada. Jadi macam mana saya nak mendakwa, saya kata botol mineral ni tak ada sebab Tuhan tu tak hidup, sebab Tuhan tu mati. Bila Tuhan tu mati, dia tak boleh buat makhluk, satu makhluk pun tak ada, kan ada. Ni apa benda ni? Ni apa benda? Bukan makhluk. Mana datang ni benda ni? Dan adanya botol mineral ni menjadi bukti bahawasanya ada Tuhan yang hidup yang menjadikan dia. Betul? Kalau begitu tetaplah dan kejaplah di hati bahawa ada pada Allah Ta'ala itu sifat hidup. Dia Allah tidak mati. Itulah di pengakuan yang sebenar, yang muafakat dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalil Quran pula, bukti daripada Quran yang menunjukkan Allah itu hidup. Allah Ta'ala firman, huwa, dia, yakni Allah, al-hayyu, yang hidup. Allah sendiri yang membuat pengakuan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala itu yang hidup, tidak ada Tuhan melainkan dialah. Mana Allah saja Tuhan, tak ada yang lain dah. Maka hendak berdoalah kamu akan dia, hendaklah kamu minta, hendaklah kamu mohon akan dia Allah tu, hal keadaan kamu berdoa tu dengan kelakuan yang ikhlas. Makna dalam keadaan hati kita yakin sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kuasa memberi apa yang kita minta. Tidak ada yang selain Allah boleh memberi seperti Allah. Tidak ada yang selain Allah boleh memberi seperti Allah. Tidak ada yang selain Allah boleh memberi kesan selain daripada Allah. Tidak ada selain Allah yang boleh memberi manfaat ataupun memberi mudarat kecuali Allah. Segala puji-pujian itu baginya agama. Baginya Allah Ta'ala itu agama, undang-undang, dan puji-pujian itu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Siapa dia Allah ni? Tuhan sekalian alam. Ulama kita tafsirkan lagi Tuhan tadi, ditafsirkan Tuhan dengan makna tuan, T-U-A-N. Tuhan dengan makna tuan, pemilik maksudnya. Kita ni Tuhan kita Allah, maksudnya tuan pemilik kita ini Allah. Suara saya dimiliki oleh Allah, gerak-geri saya dimiliki oleh Allah, pendengaran penglihatan saya dimiliki oleh Allah, akal fikiran saya dimiliki oleh Allah, rohani saya dimiliki oleh Allah, jasmani saya dimiliki oleh Allah. Itu sama tuan. Tuhan tu dengan mana? Tuan, pemilik empunya. Jadi jangan kita terlupa yang kita ni ada Tuan yang memiliki diri kita. Jangan berasa kita ni hebat, miliki, jangan lupa. Sebab tu jangan sombong. Orang yang sedar dirinya ada Tuan, dia takut, dia takkan sombong. Tuan kita ni Allah, pemilik kita ni Allah. Gitu. Maka nyatalah dalam ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, ianya Allah tidak mati. Wallahu a'lam wa ilmuhu ba'atam. Jadilah nanti jumpa lagi di kuliah-kuliah kita yang akan datang, insya-Allah. Rasanya Zuhur ni nanti sekarang ada kelas satu lagi pukul 1 tengah hari, insya-Allah, kalau tak silap di BSN Bukit Cina Melaka sana. Kan saya tengok balik lah, tengok balik kok dia orang ada meeting ke mana lah tahu. Cukuplah sekadar itu. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih yang hadir, yang mengikuti, yang melibatkan diri, yang share, yang tap screen. Terima kasih jadi asbab kuliah kita ni boleh pergi jauh, orang lain boleh tahu. Terima kasihlah. Allah Ta'ala saja yang membalas segala usaha kalian dengan niat yang baik itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dibalas dengan syurga Firdaus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa oleh Allah, anak bini kita, ahli keluarga kita, ibu bapa kita, kawan-kawan, rakan-rakan kita, semua kenalan kita tidak terkecuali semuanya direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita lagi menjadi penuntut ilmu sampailah kita mati. Amin ya rabbal alamin.
alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana alimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma ahli qutri unsa wa dzakara sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sama-sama insya-Allah. Pukul 1 kelas. Insya-Allah pukul 1. Pukul 1. Okey. Jom. Masjid dah panggil Ustaz W tu. Pada? Kita nak ikut. Tapi? Kita nak ikut. Jangan. Tak ada berkah. Masjid tu tak tahu puasa ni Ustaz panggil. Bukan semua pengurusi masjid ngaji. Macam mana nak ikut? Kena jumpa. Dah mula belum? Wallahu alam, saya tak kenal yang mana satu. Nanti bagikan nama dia, kita siasat dulu. Dia kalau cara dia nak kena rakamkan. Kalau boleh buat rakaman waktu dia mengajar. Rakam nanti mana tempat-tempat yang huraian dia tu berpihak kepada sebelah sana tu kita boleh jadikan bukti. Sebab kalau kita nak suruh dia, makna nak hentikan dia daripada situ, nanti orang kata apa alasan? Jadi pengerusi sebenarnya, sebab tu pengerusi masjid ni kena datang mengaji, bukan dengan sebab jadi ada jawatan. Tu masalah berebut nak jadi pengerusi tapi dia sendiri pun tak tahu akidah ahli sunnah wal jamaah bagaimana. Ini main panggil aja. Ada jenis pengerusi yang macam tu, dia nak makmurkan masjid dia, nak orang ramai, dia panggil tak siapa-siapa, dia asalkan ramai. Dia dengar orang kata Ustaz bagus bagi ceramah. Memang bagus, orang jahil kata bagus. Tadi saya dah cakap tadi. Orang awam akan kata dia bagus sebab orang awam tak tahu mana salah dia. Bahawa ni saya jumpa Ustaz Abdul Jaafar. Tu datang bersama kat Masjid Kampung Ulama. Lepas tu? Lepas tu dia tanya saya siapa kena ajar kat masjid. Maknanya Masjid Kampung Gelam ni? Oh, baik. Ustaz yang kita. Bila tanya cakap Ustaz ni dah kalau tok guru besar kata macam tu, bagi tahu pengurusi. Dia dah tahu tak tahu pasal bau pula. Yalah, maknanya bagi tahulah. Sementara tak ada, kita tak terima pahaman macam ni, kita tak terima dalam masjid ni. Kita tak nak rosakkan jemaah kita. Kita kena tegas. Jangan bagi jalan tak ada muka. Buat apa kita nak merosakkan kita punya ni? Tak ada alasan. Saya baru tahu ni. Tunggu saya jumpa nanti pengurusi. Tak ada, saya tak suka. Tak ada, saya berhenti. Saya tak nak ngajar situ. Tak kena buat macam tu. Apa faedah nak panggil orang ajar rojak-rojak dekat masjid kita? Sekarang masalah Ustaz dekat masjid itu tengah menggunakan tak kuasa besar ke agama besar? Sekarang ni kita nak jaga agama bukan kuasa. Sekarang kita nak jaga agama bukan kuasa. Tak pedulilah siapa yang nak ambil jawatan selepas daripada tu, kita tak peduli. Agama ni kita nak kena pastikan. Tak kisah yang nak naik ni besok warna biru, warna kuning, warna hijau, warna apa ke, purple ke yang jadi pengerusi. Kita tak nak ada benda-benda kotor dalam masjid kita. Kena bagi tahu, besok tunggu kuliah akan datang, saya akan bising. Kalau tak, saya berhenti. Saya tak suka. Nanti kan orang jadi pening. Sungguh, buat apa nak panggil dua-dua? Apa faedah panggil? Kita panggil orang mengajar supaya kita punya ahli jamaah Qaryah ni betul amalannya, betul akidah ni, betul syariatnya. Yang kau pergi panggil pula benda yang macam tu masuk, apa tujuan? Jadi apa tujuan? Nak pakai yang mana satu sebenar? Pilih dua antara satu. Pilih satu antara dua. Nak dakwah Wahabi ke nak ahli sunnah? Kalau nak dakwah Wahabi, saya sedia undur diri.
Cakap dengan dia macam tu. Nanti cakap dengan dia macam tu. Cakap dengan dia macam tu. Saya tak suka. Saya tak suka. Terus terang saya cakap. Saya tak suka. Sebab tadi saya awal-awal saya dah cakap, saya tak suka. Jangan berjinak-jinak. Sebab tu kita jangan mengaji dia tapi tak faham. Tunggu nanti saya jumpa pengurusi, InsyaAllah. Terima kasih begitu. Saya tak tahu tu. Itulah tafsir betul. Yang mentafsirkan tu. Tafsir betul. Yang mentafsirkan tu. Itu masalahnya. Kalau yang mentafsirkan tu akidahnya sifat 20, yang mentafsirkan tu akidah ahli sunnah wal jamaah, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau nak mengajar tafsir ni, dia sendiri menolak, menidak sifat 20, pakai akidah selain daripada Asy'ariyah Maturidiyah, bukan dia. Bukan dia tu. Baik. InsyaAllah. Mujur akak beritahu, saya tak tahu. Macam mana? Macam mana? Jangan berhenti kat kau lah. Nak saya cakap ustaz. Tak apalah, dah ada Ustaz Wahabi baik punya. Yang kita. Saya tak jaga Wahabi. Walaupun nama bapak saya orang. Baik, insyaAllah. Jumpa lagi. Tak boleh main-main pakcik. Tak boleh. Kita kena tegas. Kita kena tegas. Jangan sayang. Tak ada istilah sayang dengan pahaman yang salah. Kita kena sayang jemaah kita. Dia dah tentulah pahaman tu. Takkan kita nak merosakkan kita punya jemaah pula. Sekarang ni tak masalah itu Ustaz. Dia tak menonjol lagi tu Ustaz. Buat rakaman. Buat rakaman, nanti ajukan soalan. Ajukan soalan. Ataupun minta dia ngajar tauhid sekali. Minta dia ngajar sifat 20. Minta dia ngajar sifat 20 sekali. Kalau betul dia berakidah sifat 20, mesti dia pakai, mesti dia boleh mengajar. Ataupun nanti ajukan soalan. Sebab golongan ni dia pandai menyembunyikan diri dia, ibarat musang berbulu ayam. Sebab tu saya pesan hati-hati, jangan berjinak-jinak dengan musang berbulu ayam ni. Tok Guru cakap tu percaya je, sudahlah. Tak nanti tunggulah telinga panas tak panas ni. Sebab benda ni kita memang tak suka. Wallahu a'lam. Bukan marah dah, geram. Assalamualaikum. Siapa pengurusi sekarang? Haji Mazlan. Nak kena Haji Mazlan. Nanti saya tarik telinga dia. Tak kira. Baik. Jom. Baik-baik, tinggi. Tak boleh. Mana boleh. Kita sayang jemaah kita. Jemaah kita dah elok berakidah betul-betul bersih. Nak panggil pahaman kotor masuk dalam masjid, kita nak buat apa? Sebab tu jangan jadi pengerusi je tapi tak cerdik. Apa sarapan kita bang? Sarapan? Apa? InsyaAllah. Nantilah insyaAllah. Tak bawa je lah. Tak apa. Ya Rabbi. Boleh. Beres. Orang rumah tak ada. Adik ipar dia kat rumah. Oh. Tadi saya layan dia sarapan apa semua. Pukul 9 ke lah kamu. Ni kita punya pengurus dan kita boleh datang hantar kereta sini boleh datang hantar kereta kat sini sahabat. Mereka ni pagi ada kuliah berdoain. Sekarang ni dia punya pekerja dia dah mulakan kerja lah. Alhamdulillah. Kelas Zuhur insya-Allah. InsyaAllah kelas Zuhur. InsyaAllah. Saya belum tengok lagi
berita daripada AJK Biro Dakwah BSN. Tak tengok lagi. Terima kasih. Sama-sama insya-Allah. Sama bang, yang bekerja terus bekerja, selamat bekerja, dipermudahkan segala urusan kalian semua, diberi keberkahan oleh Allah SWT. Insya-Allah nanti jangan keluar dari Masjid Kampung Gelam. Bila Ustaz keluar, siapa nak betul? Ada lagi ramai tu Pak Wahab nak betulkan, biarkan dia betulkan. Tak pun ganti. Yang tak nak dengar kata, ganti. Tolong gantikan kita ngajar tauhid situ. Siapa yang buat keras tak nak dengar nasihat. Subuh baru dalam ni. Ustaz, ada kelah untuk mandi wajib nifas dan istiadah. Itu ada masa-masa kelah tambahan lah, baru buat macam tu. InsyaAllah. Betul. Itulah tu nak jumpa juga tu dia orang punya AJK. Kadang-kadang dia orang ni tak faham, kadang ataupun dia orang tak tahu kan. Saja je tadi. Tapi memang itulah hakikatnya. Kita tak boleh panggil orang macam tu bila kita dah tahu tok guru besar, tok guru yang atas kita, yang lebih lama daripada kita, yang lebih kenal, dah kata begitu. Jadi kita ni orang bawah ni kena hormat. Sebab tadi saya kata adab kita ni sebagai penuntut ilmu kena percaya dengan guru. Jangan tok guru kata A, kita buat B. Jangan tok guru kata A, kita buat B. Tok guru kata jangan tu, janganlah. Betul. Sayang anak Korea Kampung Gelam. Diorang dia daripada elok nanti kan jadi bengong. Kedai kat mana? Taman ni apa namanya? Tanjung Minyak Perdana. Tanjung Minyak Perdana. Kedai kat Tanjung Minyak Perdana. Corner lot. Dekat dengan traffic light. Boleh datang sini. Boleh datang sini. Nak repair kereta boleh, repair bas boleh, repair lori boleh, repair orang pun boleh. Makan lagi? Makan. Perut dia dah konyang ni. Minum ni. Cantik Zamrud juga. Mana? Yang ni? Ni. Orang bagi kita pakailah. Orang bagi batu nisan pun buat batu cincin pun dia pakai. Orang buat batu nisan, saya jual Ustaz, Masya Allah. Janganlah jual kita. InsyaAllah Tarmizi. Boleh. Bengkel kereta, kereta, lori, bas. Sungguh bukan cakap main-main. Van. Soalan, apa soalannya tu? InsyaAllah kalau boleh jawab kita jawab, kalau tak tahu kita kata tak tahu, cari ustaz lain. Tak apa mengaji. Mengecil. Oh ya ke? Saya tak pandai lah buat cincin-cincin ni. Saya main pakai je. Main pakai je. Mecik tak mecik saya pun tak tahu. Kawan kita bagi. Yang ni ada sahabat kita daripada Fatah ni. Dia memang tukang cincin. Dia bagi saya pakai lah. Amin ya Rabb.
Amin ya Allah. Dia bagi, kita pakailah. Satu. Ni dua-dua orang bagi. Boleh. Selamat rehat. Kita rosak panggil saya baiki, lagi jahanam nanti kan jadinya. Di semalam tu di depan dia ada goncang. Saya OC jadi datang nak kongsi. Malam ni kerubung, insya-Allah malam ni kerubung. Saya hantar dia macam dia punya OC. Kalau ada apa-apa Ustaz Zali kenal di Solok Duku. Ustaz Zali, saya duduk di pondok Ustaz Zali lah tu. Saya duduk di pondok Ustaz Zali. Saya khidmat kat pondok Ustaz Zali. Bismillah. Buat minum Bagaimana cara berdoa dengan tawassul? Tawassul itu perantaraan. Kita ajar macam ni lah, mudah-mudah. Kita baca doa macam biasa. Sama ada di awal ataupun penutup doa itu, kita kata gini, Ya Allah, wahai Tuhan yang maha berkuasa, memberi segala sesuatu, contohnya dengan keberkahan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan keberkahan, kemuliaan orang soleh. Siapa orang soleh? Contoh dekat kampung kita dulu pernah ada orang soleh, tok guru yang besar jasanya. Contoh namanya Tuan Guru Haji Abdul Wahid. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan keberkahan, kemuliaan, pangkat, kedudukan Tuan Guru Haji Abdul Wahid di sisimu ya Allah, kabulkanlah segala doa dan hajat-hajat kami. Itu namanya tawassul namanya. Itu namanya bertawassul. Kunci je. Okey. Tamanya itu namanya tawassul. Ya Allah, seandainya khidmat aku kepada ibu bapa aku itu dengan keberkahan, keikhlasan khidmat aku pada mak ayah aku, kabulkanlah segala doa aku. Itu nama tawassul. Itu bertawassul dengan amal soleh ataupun bertawassul dengan orang soleh. Ada dengar ustaz lain cakap orang tu perempuan yang dah uzur 70 tahun umur lah, tak perlu nak jaga dah aurat dengan sempurna. Nanti insya-Allah kita akan bagi jawapan dalam bentuk BTT insya-Allah. Saya nak rujuk dulu. Tahu dah tu, tapi tak pasti, tak kejap. Tak kejap lagi. Jadi tak boleh lah kita nak kata ya ataupun tidak, nak kena pastikan balik. Dah sudahlah. Dah. Okey, sahabat, selamat rehat. Saya anak murid Ustaz Atok. Apa khabar Ustaz Atok? Sampaikan salam saya kepada Ustaz Atok Ilah. Ustaz Atok, lama dah tak jumpa Ustaz Atok. Okay, salam sampaikan salam kami. Sampaikan salam saya dekat Ustaz Atok. Terima kasih semua. Jazakumullah bima ataitum. Jumpa lagi nanti pukul 1 ada kelas insya-Allah. Okey. Selamat rehat, selamat sarapan, selamat teruskan urusan semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.